Pagi-pagi ini kita akan cuba bersenam. Adik-adik ikut apa-apa yang Kak Kiki lakukan. Adik-adik angkat tangan kiri dan angkat tangan kanan. Ikut Kak Kiki ya. Ayun tangan kanan dan ayun tangan kiri. Sekarang ikut Kak Kiki lakukan lagi. Mari kita melompat. 1, 2, 3, lompat tinggi-tinggi. Adik-adik, tangan letak di pinggang. Gilit pinggul menjadi bulatan. Lakukan perbuatan ini 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Baik adik-adik. Tarik nafas. Kemudian hembuskan udara keluar daripada badan dan tarik udara bersih. Terima kasih adik-adik semua. Adik-adik tentu rasa gembira bersenam kan? Kerana bersenam menyihatkan badan. Badan sihat, otak pun cerdas. Soalan Kak Kiki, apakah perbuatan yang Kak Kiki lakukan tadi, murid-murid? Episod 4, golongan kata kerja aktif. Ya, Kak Kiki angkat tangan, ayun tangan, melompat, tangan diletakkan ke pinggang, gilit pinggul, tarik nafas dan hembus nafas. Untuk pengetahuan adik-adik, apa-apa perbuatan yang dilakukan oleh Kak Kiki tadi ialah kata kerja. Secara ringkasnya, kata kerja merujuk semua perbuatan atau perlakuan benda hidup iaitu manusia dan bukan manusia. Dalam episod ini, Kak Kiki akan menerangkan penggolongan kata kerja dalam bahasa Melayu. Adik-adik, kata kerja ada 2 jenis, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Dalam episod kali ini, Kak Kiki fokuskan kepada kata kerja aktif. Kata kerja aktif pula dibahagikan kepada 2, iaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tiada objek atau tiada penyambut. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh melengkapkan ayat tanpa memerlukan kehadiran perkataan lain. Kata kerja tak transitif berpelengkap pula ialah kata kerja yang memerlukan kehadiran perkataan lain untuk melengkapkan ayat. Kata kerja tak transitif berlari. Ayat contoh, mereka berlari. Mereka berlari keliling padang. Keliling padang ialah unsur keterangan bukan pelengkap. Kata kerja tak transitif berterbangan. Ayat contoh, burung berterbangan. Burung berterbangan di angkasa. Di angkasa ialah unsur keterangan bukan pelengkap. Kata kerja tak transitif menjadi. Unsur pelengkap, jurulatih. Cikgu menjadi jurulatih. Cikgu menjadi tanpa pelengkap iaitu jurulatih, ayat tidak lengkap. Kata kerja tak transitif berselimutkan. Unsur pelengkap, kain tebal. Ayat contoh, adik tidur berselimutkan kain tebal. Adik tidur berselimutkan. Ayat tidak lengkap tanpa pelengkap iaitu kain tebal. Ya adik-adik, setelah diteliti 4 ayat contoh tadi, kita dapati bahawa ayat pertama dan kedua menggunakan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Ayat ketiga dan ayat keempat
menggunakan kata kerja tak transitif berpelengkap. Tanpa unsur pelengkap, ayat tersebut tidak difahami. Betul adik-adik. Bagus. Adik sudah faham konsep tersebut. Bolehkah adik-adik sebutkan lagi kata kerja tak transitif yang lain? Bayangkan adik-adik sedang beriadah di sebuah taman riadah. Apakah yang dapat adik-adik lihat? Daun pokok bergoyang, rumput tumbuh, pengunjung taman berjoging, bermain bola. Apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif transitif? Kata kerja aktif transitif ialah perbuatan pelaku melibatkan benda atau perkara lain yang terkena perbuatan dinamakan objek. Kata kerja aktif transitif menggunakan awalan me dan keluarga iaitu mem, meng, men, men, menge pada kata dasar dan mempunyai objek sebagai penyambutnya. Apakah yang dimaksudkan dengan objek adik-adik? Kak Kiki ingin mengatakan bahawa objek itu ialah mangsa perbuatan atau yang terkena perbuatan. Objek ialah kata nama atau frasa nama yang hadir selepas kata kerja aktif transitif. Sebagai contoh, tendang bola, menendang bola. Tendang ialah kata dasar dalam golongan kata kerja. Menendang ialah kata kerja aktif transitif dan bola ialah objek. Cuba adik-adik tambahkan awalan me pada kata kerja ini. Kemudian tambah objek. Tulis, masak, sapu, karang, pos, buang, makan, sepak. Jawapannya, tulis, menulis, masak, memasak, sapu, menyapu, karang, mengarang, pos, mengepos, buang, membuang, makan, memakan, sepak, menyepak. Ya, itu dia. Kata kerja transitif yang sudah menerima awalan me. Cuba pula adik-adik buat ayat daripada perkataan tadi. Sudah pasti akan adik dapati bahawa perbuatan itu memerlukan objek. Sebagai contoh, menyapu. Saya menyapu sampah. Sampah ialah objek. Mari kita perhatikan pula ayat-ayat yang menggunakan kata kerja aktif transitif dalam jadual ini. Kata kerja transitif dalam ayat. Subjek, murid-murid. Predikat, kata kerja memijak. Objek, rumput ketika beriadah. Subjek, cikgu. Predikat, kata kerja menyuruh. Objek, murid-murid beriadah. Subjek, murid lelaki. Predikat kata kerja menendang. Objek, bola. Apakah yang terkena perbuatan murid-murid pada ayat pertama? Ya, rumput. Jadi rumput ialah objek. Siapa pula yang kena suruh melakukan riadah? Murid-murid. Jadi, murid-murid ialah objek, manakala beriadah ialah keterangan. Apakah pula yang kena tendang? Ya, bola. Jadi bola ialah objek. Kak Kiki berasa gembira kerana adik-adik sudah jelas tentang kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif transitif ini terbahagi kepada dua, iaitu
Kata kerja aktif transitif ini terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif yang menerima satu objek dan kata kerja aktif transitif yang menerima dua objek. Kita perhatikan dahulu kata kerja aktif yang menerima satu objek. Subjek, Ali. Predikat kata kerja transitif, memaku. Objek, papan kayu. Subjek, pekerja-pekerja. Predikat kata kerja transitif, memotong. Objek, rumput di taman riadah. Subjek, cikgu. Predikat kata kerja transitif, melatih. Objek, kami bersenam. Kita lihat pula kata kerja transitif yang menerima dua objek. Subjek, Lina. Predikat kata kerja transitif, mengunjungi. Objek, ibu bapa di kampung. Subjek, saya. Predikat kata kerja transitif, mengirimi. Objek, kakak surat. Subjek, bapa. Predikat kata kerja transitif, menghadiahi. Objek, telefon pintar kepada anaknya. Subjek, baginda. Predikat kata kerja transitif, mengurniai. Objek, beliau, pingat kebesaran. Ya adik-adik, Kak Kiki sudah tunjukkan aplikasi kata kerja transitif dalam ayat. Adik-adik bolehlah mencari perkataan kata kerja transitif yang lain dan bina ayat-ayat. Kesimpulannya adik-adik, kata kerja aktif ialah perkataan yang menunjukkan perbuatan. Perkataan itu ada yang memerlukan objek dan ada yang tidak memerlukan objek untuk melengkapkan sesuatu ayat. Baiklah adik-adik, Kak Kiki yakin adik-adik sudah memahami kata kerja aktif. Melalui episod ini, marilah kita bermain satu permainan bahasa untuk mengenali perkataan kata kerja. Kak Kiki akan berikan clue dan adik-adik lihat dan dengar visualnya. Kemudian, tulis dalam petak yang telah pun disediakan. Clue, perbuatan yang sering dilakukan di atas pentas. Menari, berucap, menyanyi, berpuisi, berlakon, berpidato. Bagus adik-adik. Adik-adik dapat menjawab semua dengan tepat. Tahniah. Tentu pemahaman adik-adik tentang kata kerja sudah cukup mantap. Sebelum mengakhiri episod ini, Kak Kiki ingin berikan sedikit latihan. Gariskan kata kerja aktif, kemudian namakan jenis kata kerja aktif sama ada kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif tak transitif bagi ayat-ayat ini. Murid-murid bersenam di padang sekolah. Mereka mengamalkan gaya hidup sihat. Burung-burung berkicau riang pada pagi itu. Mereka berbaris setelah selesai beriadah. Murid-murid membaca buku sejarah. Lenny melukis pemandangan kawasan sekolah.
Bapa berniaga di kantin sekolah. Burung gagak mengotorkan kawasan sekolah. Alim menghadiahi guru sebuah album. Kami berkejar-kejaran. Sekian sahaja. Setakat ini pertemuan kita dan berjumpa lagi dalam rancangan akan datang. Kak Kiki akhiri dengan satu rangkap pantun dan selamat mencuba. Gemalai tari merdu suara, mencelah pula rangkap puisi. Rakyat bestari, wawasan negara. Marilah kita realisasikan visi.